Okey, Tuan Haji. Ya, saya. Berkaitan dengan pelantikan penjawat awam, lantikan kerajaan persekutuan, Ya. dan juga penjawat awam lantikan ke bawah duli tuanku yang telah Haji kupaskan tadi. Saya nak bertanya satu soalan tentang perletakan jawatan Peguam Negara sebelum ini, Tan Sri Tommy Thomas, dan juga KP SPRM Latifah Koya. Adakah perlu peletakan jawatan itu dibuat mengikut apa yang telah Tuan Haji kupaskan tadi? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Secara ringkas, seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, pada hakikatnya, kedua-dua mereka tidak wajib langsung dan tidak perlu langsung untuk meletakkan jawatan sebab pelantikan mereka adalah ke bawah duli tuanku. Makna kata, tidak mengira siapa kerajaan yang telah mengesyorkan pelantikan mereka, tanpa mengambil kira siapakah dia yang amat berhormat Perdana Menteri yang telah mengesyorkan nama masing-masing kepada ke bawah duli yang telah perkenankan lantikan tersebut. Mereka tidak berhak atas isu tersebut sahaja untuk meletakkan jawatan, tetapi melainkan ada sebab-sebab peribadi masing-masing yang lain, contoh kesihatan ke benda-benda lain yang saya rasa bukan menjadi isu di sini. Saya agak terkejut sebenarnya, terutamanya dengan peletakan jawatan Tommy Thomas di atas dua sebab yang cukup saya tak setuju. Dan saya perlu nyatakan di sini, in fact saya telah nyatakan sebelum daripada ini, tapi di bawah topik yang sama saya perlu nyatakan dengan jelas. Yang pertamanya, kita faham bahawa beliau telah mengumumkan peletakan jawatannya pada 28 hari bulan Februari 2020, hari Jumaat. Dan pada 4 hari bulan Mac yang baru lalu, beliau telah keluar dengan kenyataan lanjut berkaitan dengan sebab-sebab peletakan jawatan. Kedua-duanya saya tidak setuju. Sebab pada 28 hari bulan Ogos, 28 hari bulan Februari, minta maaf, pada masa itu kita tidak mempunyai kerajaan lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin diumumkan sebagai Perdana Menteri pada jam lebih kurang 5:30 petang pada hari Sabtu 29 Februari 2020 dan mengangkat sumpah pada 1 hari bulan Mac pagi berikutnya, hari Ahad. Dan pada masa itu, kerana Tun Dr. Mahathir telah meletak jawatan pada hari Isnin 24 hari bulan Februari 2020, walaupun dilantik sebagai Perdana Menteri interim sehingga pelantikan Perdana Menteri yang ke-8, pokoknya tiada kerajaan persekutuan. Dan ke bawah duli tuanku berkewajipan melaksanakan tanggungjawab beliau seperti yang dinyatakan dengan jelas di bawah perlembagaan perkara 43 pasal 2A, iaitu di dalam hemah ke bawah duli tuanku, siapakah individu di dalam Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan majoriti ataupun mungkin mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Nah, ini adalah satu tugasan dan tanggungjawab perlembagaan. Semestinya pada masa itu, sewajibnya pada masa itu, ke bawah duli tuanku perlu dibantu, perlu dipandu, perlu dibimbing dari segi perlembagaan. Dan beliau tentunya mengharapkan wujudnya seorang peguam negara untuk membantu pada masa itu. Tapi Tan Sri Tommy Thomas telah memilih untuk meletak jawatan pada 28 Februari, iaitu sebelum ke bawah duli tuanku dapat menyelesaikan tanggungjawabnya. To me it's very unfair. Walau apa sekalipun, ke bawah duli tuanku telah melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin dengan ataupun tanpa Tommy Thomas. Saya percaya pihak istana telah mengkaji dan memberi nasihat yang perlu kepada ke bawah duli tuanku di bawah perlembagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dalam kenyataan Tan Sri Tommy Thomas pada 4 Mac, ini bagi saya adalah lebih buruk alasan yang diberikan. Dia mengatakan, seperti mana yang dipetik oleh Malaysia Kini, kalau saya boleh membacanya, petikan yang berbunyi, ini bahasa dia yang dipetik oleh Malaysia Kini. Kedudukan saya sebagai peguam negara adalah lantikan politik dan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan, saya wajib berbuat demikian kerana saya dilantiknya. Salah.
minta maaf dengan penuh rendah diri saya mengatakan pelantikan Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara pada 4 hari bulan Jun 2018 walaupun disyorkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, tapi telah diperkenankan, telah dilantik oleh ke bawah duli tuanku. Ianya bukan lantikan politik. Dalam melaksanakan tugas Peguam Negara tidak boleh ada unsur politik sama sekali. Kalau tidak boleh ada unsur politik, bagaimanakah Peguam Negara itu menganggap lantikannya adalah politik? It's completely wrong. Dan oleh kerana Perdana Menteri telah meletak jawatan, beliau tidak boleh menganggap dia wajib letak jawatan. Sebab jawatannya adalah di bawah ke bawah duli tuanku. I cannot agree with this.